Okay, Astral Travel Part 2. Kembali roh masa aku sedar. Yang aku rasa Astral Travel masa tidur aku alami beberapa, tapi aku tak ingat lah cerita dia. Nanti aku cari balik kat forum tu, aku ingat balik apa benda yang jadi sebenarnya. Sebab dia masa kejadian aku akan update terus kat forum tu. Dekat forum tu aku guna nama siapa akulah. Forum cari-cari.com. Tak tahu forum tu ada lagi kat forum tu. Lepas tu bila perawat tu dah tahu aku ada kemampuan untuk astral travel, and dia suruh buat masa sedar, aku tak tahu, aku cakap aku malas nak buat. And satu lagi sebabnya, bukan satu, punca utama aku takut tak nak buat sebab aku takut tak balik. Lepas tu dia kata tak apa, dia kata kalau nak buat bagi tahu, dia kontrol dari jauh. So aku pun macam mungkinlah aku pun buat. Tapi aku cakap tak ada benda yang aku nak tengok. Dia kata cuba niat je nak pergi mana-mana nak tengok. Aku cakap kalau aku nak rasa nak travel pergi Mekah boleh ke? Aku kata. Dia kata boleh. Pergi je. Mana-mana kau nak pergi je. Tapi make sure masa tu tak ganggu kerja and tak ganggu apalah. Dan kebetulan masa tu dekat office. Masa tu aku masih kerja office. So dekat office tu dia cakap ada seorang kawan aku, mak office mate lah, mak dia masuk hospital. Cuma dia kata masa tu dia tak dapat tahu update pasal mak dia. Aku tanya mak kau kat mana. Dia kata mak dia dekat HKL. Masa tu aku kerja dekat ni border Selangor Perak. Okay, aku kerja kat sana. Dan dia kata mak dia dekat HKL. Lepas tu aku macam okey lah, peluang lah ni untuk aku test aku punya astral travel masa sedar. Dan aku pun inform perawat aku tu. So dia kata okey, dia monitor lah pada jauh. So aku pun baca. Masa tu kebetulan dekat office memang tak ada kerja sangat. Kerja government kan, bukan ada kerja sangat pun. Untuk office akulah tak ada kerja. Lepas tu aku pun buat. Sebabnya kawan aku cakap dia tak dapat update pada hospital. And aku kenal mak dia. Adalah aku belikan bunga lah apa untuk mak dia, bunga untuk tanam. Okay, mak dia kirim-kirim. Lepas tu aku pun buatlah. Baca. Ayat lepas aku tak ingat lah apa benda tu. Sebab aku tak nak buat benda ni. Aku tak nak jadikan dia macam satu, nak kata kelebihan, bukan, tak tahulah apa benda lah. Cuma aku malas nak amalkan lah. Sebab dia sangat penat. Okay. Dan aku buat ni masa lunch hour. Masa tu belum lunch hour lagi, macam 12 lebih lah, dah dekat lunch time lah. Lepas tu aku duduk dekat aku punya partition dan aku buat. Aku start lah baca-baca. Dan pejam mata. Aku niatkan nak pergi tengok makcik sekian-sekian lah, sebutlah nama betul dia. Lepas aku macam dia ada jadi macam kau bawa kereta, kau masuk dalam terowong. So perasaan dia macam tu. Kau macam masuk dalam terowong, laju tau, line tu macam tu. Bila mungkin masa tu perjalanan tu aku tak tahu, sampai aku slow, view tu jadi slow sendiri. Lepas tu dia dah slow tu satu hal. Aku masuk macam bilik tu ada dinding dia warna macam hijau light tau. And bilik tu ada benda warna putih. Ada banyak macam, ada langsir putih, ada cadar putih. So aku macam aku betul ke aku sampai ni? Aku kat mana ni? Aku dah tak boleh detect aku kat mana. Lepas tu aku nampak benda macam
Ada satu bonggol macam tu, warna macam dinding berbonggol. Lepas tu aku macam jalan-jalan sampai aku nampak ada kaki atas katil. Atas macam, bukanlah mayat, tapi ada orang baring atas katil, macam dekat bonggol tu lah. So aku pun pergi. Aku tak dapat dekat sangat sebab aku rasa aku tak ada panggil pula nama makcik tu. Tapi masa tu aku niat nama dia kan. Dan aku rasa aku fail. Aku rasa aku tak dapat. Aku rasa aku salah tempat. Dan aku kontrol untuk balik ke dunia nyata lah. So aku pun balik. Bila aku sedar, dia about 10 minit. Akhir tempoh tu 10 minit. Tapi aku rasa kejap je. Macam aku rasa aku macam yang aku rasa view laju tadi tu, yang cahaya-cahaya tu laju tu, dan aku nampak benda putih tu, dan ruang warna putih yang berbonggol tu. Lepas tu lepas bila aku dah sedar, aku tengok jam, memang 10 minit je gap dia. Tapi aku rasa macam ya betul 10 minit ke, sebab tadi aku rasa sekejap je. Dan bila sedar, aku rasa macam ya Allah, semua badan aku sakit gila. Lutut dengan betis macam sakit, macam lepas marathon tak. Dia punya lenguh tu. Lepas tu dia sakit aku sakit kat belikat. Aku sakit sampai aku pergi baring kat surau. So menjelang aku habis buat extra travel yang tu, masuk lunch time lah. So untuk lunch time tu aku memang tidur je kat surau. Sebab memang tak larat langsung. Tak berpeluh, tapi penat yang tak amat sangat. Lepas tu yang budak-budak office pergi keluar makan apa-apa semua lah. Dan sampai pukul 2 aku bangun. Aku jumpa member aku tu. Aku cakap, Cah, ada dapat berita mak kau tak? Dia kata dah. Adik aku dah call. Dia kata, dan aku tanya, mak kau macam mana? Lepas tu dia cakap, tadi mak aku tengah buat MRI. Aku pun macam, okay, betul lah aku sampai. Maksudnya bila aku buat extra travel masa sedar, aku sampai exact time and location. Maksudnya kalau aku niat nak pergi tengok rumah aku lah, contoh pukul 9.30 malam, maksudnya aku akan sampai dekat time yang sama. Maksudnya aku bukanlah pergi back, macam pergi ke zaman silam atau pergi ke 2-3 hari sebelum tu ke apa. Maksudnya kalau buat masa sedar, aku akan sampai dekat tempat tu dalam waktu tu. Maksudnya masa yang aku nampak benda putih yang berbonggol, macam dinding putih berbonggol aku cakap tu, maksudnya masa tu mak dia tengah buat MRI. Sebab dia just cakap mak dia kat HKL. Aku pun macam cuba je lah. Dan tiba-tiba dia tadi mak aku tengah buat MRI, gini. Dia yang kisah tu, makcik tu dia dah buat semua test. So doktor cakap dia tak ada apa-apa masalah. Tapi dia ada macam racau-racau, pergi berubat sana sini. Semacam kena gangguan jugalah makcik tu sebenarnya. Bila dah buat MRI pun tak jumpa apa-apa penyakit pun. Lepas bila jumpa ustaz, makcik tu menari-nari depan ustaz. Apa semua. Bila aku dengar cerita tu, aku kesian lah. Tapi untuk tolong, aku tak berani. Sebab daripada cerita anak dia, macam teruk juga lah dia punya gangguan dia terima tu. So aku malas nak, bukan malas lah, aku tak nak campur sebab
kalau kita ada kebolehan pun tapi kita tak ada kekuatan, aku buat asal travel pun aku rasa macam nak mampus sakit dia. So memang aku tak buat lah. Aku tak campur, aku just dengar, aku just suruh dia jumpa ustaz, rajin-rajin mengaji, baca, sedekahkan mak dia Fatihah, sedekahkan mak kau Yasin. Macam tu je yang kita boleh buat pun. Ustaz-ustaz pun dah buat bahagian dia, kita dah usaha bahagian kita. Aku cakap yang sampai pun doa anak-anak untuk dia lah, aku kata. Tak lama lepas tu makcik tu meninggal. Tanpa tahu penyakit dia apalah. Cuma memang dia ada macam racau. Macam kena rasuk lah. Bila dia kena rasuk tu memang kesian lah. Dia tak sedar diri. Dia buat benda yang macam benda tak proper lah untuk wanita. Benda ni kot makcik tu. So dia dah habis bahagian. Aku tak tahu apa masalah. Ending kita tak tahu siapa yang buat dia. Apa macam ni tak tahu. So pengalaman aku astral travel yang sedar itu je aku buat sekali. So bila dah tahu betapa penat dan sakitnya, sebab tu aku ignore je apa bacaan, apa yang nak kena buat untuk. Yelah, maksudnya kalau aku nak tolong orang, aku boleh je guna kelebihan aku mampu buat astral travel tu. Tapi memandangkan keletihan yang aku alami selepas tu, tu yang buat aku tak larat nak hadap. Lepas tu selain astral travel, aku juga satu lagi dah ingat. Aku buat juga lagi sekali untuk buka sejarah keturunan keluarga. Masa tu perawat tu suruh aku check dekat nadi. Sebab masa tu ada pakcik aku sakit. So yang ni aku cerita kat part 3. Bye. Dia macam you party. Bye.